Selamat pagi semua. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dan kepakaran tentang tajuk pembangunan profesionalisme berterusan pada hari ini, iaitu aktiviti muzik untuk menyokong pembelajaran sosial dan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Seperti sedia maklum, pembangunan sosial dan emosi kanak-kanak merupakan sesuatu yang perlu diberikan perhatian, terutamanya untuk kanak-kanak. Sama ada pada peringkat prasekolah dan tadika sehinggalah ke tahun 3 persekolahan. Sokongan yang diberikan ini tidak kira sama ada guru yang mengajar di dalam bilik darjah, secara dalam talian, segerak ataupun secara tidak segerak. Sesungguhnya, aktiviti muzik dapat membantu untuk menyokong kemahiran sosial dan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Namun demikian, pendedahan tentang ini adalah diperlukan. Pada hari ini, saya akan bercakap tentang topik ini dengan lebih lanjut. Seperti mana yang kita ketahui, sejak bulan Mac pada tahun lepas, kita semua telah mengajar secara dalam talian. Pengalaman yang didapati dan dipelajari bersama-sama dengan pelajar atau ibu bapa merupakan satu yang bermakna untuk dikongsikan. Adalah diharapkan dengan ilmu yang didapati ini, maka kursus atau bengkel ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada kita semua. Baiklah, marilah kita lihat dengan lebih lanjut tentang ceramah pembangunan profesionalisme berterusan pada kali ini. Di sini, saya telah merancang untuk memperkenalkan tentang kemahiran sosial dan emosi dalam kalangan kanak-kanak untuk disepadukan ke dalam persekolahan dan kehidupan seharian dengan jayanya. Saya akan memulakannya dengan melihat dalam perspektif yang lebih luas dan kemudiannya barulah kita masuk ke butiran seterusnya dengan lebih lanjut. Dengan itu, barulah kita mendapat perincian tentang apakah itu pembelajaran dan perkembangan sosial dan emosi. Sudah tentulah saya mahu anda semua untuk memahami tentang bagaimana dan mengapa aktiviti muzik dan pergerakan dapat membantu perkembangan sosial dan emosi dalam kalangan kanak-kanak. Kita akan bersama-sama untuk melihat dan mengikuti lagu-lagu yang mungkin anda ketahui sebelum ini. Jadi, marilah kita menyanyi bersama-sama. Marilah kita lihat pada slide seterusnya dan saya harap anda akan menyanyi bersama dengan saya lagu Kalau Rasa Gembira. Mula-mula fikirkan tentang apa yang akan berlaku kepada kita apabila menyanyikan lagu ini. Kalau rasa gembira, begini dan caranya. Kalau rasa gembira
Sudah tentulah banyak lagu kanak-kanak yang indah yang ramai di antara kita mengetahuinya. Saya mahu anda semua benar-benar fikirkan bahawa ini adalah salah satu caranya sama ada kita sebagai guru atau ibu bapa kepada anak-anak dapat berkongsi sesuatu emosi yang penting. Ianya tentang bagaimana kita boleh mendengar mengenai orang lain di dalam kelas kita atau di dalam keluarga kita. Jika betul, dengan cara menyanyi sebuah lagu seperti ini, khususnya semasa dalam satu pelajaran di dalam kelas, kita boleh membantu mengekspresi perasaan mengenai hubungan atau dalam bahasa Inggeris, connectedness. Oleh itu, marilah kita lihat slide yang seterusnya untuk memahami sedikit sebanyak tentang bagaimana uniknya pelaksanaan muzik itu untuk pembangunan modal insan. Penyelidik telah bersetuju bahawa pelaksanaan muzik dapat membantu atau menolong kita dalam pelbagai aktiviti seharian. Salah satu sebabnya adalah dipercayai apa yang berlaku adalah kapasiti pelaksanaan muzik itu sendiri. Sama ada kita mengetahuinya atau tidak, sebenarnya ia merupakan alat yang penting untuk menghubungkan di antara satu dengan yang lain. Ini adalah seperti lagu tadi, Kalau Rasa Gembira. Jadi, kita dapat lihat bahawa terdapat dua aspek untuk pelaksanaan muzik, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini, iaitu aspek emosi dan aspek sosial. Sudah tentu, ianya berkait rapat di antara satu dengan yang lain. Aspek emosi dalam pelaksanaan muzik sesungguhnya dapat diaplikasikan kepada seseorang individu, manakala aspek sosial dalam pelaksanaan muzik pula adalah lebih kepada perasaan kolektif dengan apa yang terjadi kepada kita semasa kita melaksanakan muzik bersama-sama. Jadi, kita tahu apabila melihat pada aspek emosi, maka muzik memberi impak pada emosi dan dapat dilihat seawal seseorang itu masih bayi lagi. Bayi kecil dapat menunjukkan bahawa mereka tahu lagu itu adalah sedih melalui tingkah lakunya seperti menangis. Atau dapat membezakan sesebuah lagu yang dimainkan itu secara efektif melalui senyumannya, iaitu mereka dapat memahami bahawa mereka adalah berbeza dari segi emosi untuk jenis lagu-lagu tertentu. Sudah tentu, setelah melalui suatu jangka masa tertentu, mereka dapat belajar pelbagai perkara tentang bagaimana untuk mengekspresi emosi mereka dan menguruskannya. Perkara yang boleh mula difikirkan adalah aspek emosi dalam pelaksanaan muzik itu sebenarnya dapat diukur. Ya, kita melihat tingkah laku atau air mata
yang berlinangan apabila mendengar lagu-lagu yang sedih. Kita mengetahui bahawa terdapatnya perubahan dalam tubuh badan kita juga. Kita akan membincangkan tentang ini dengan lebih lanjut nanti. Aspek sosial mengenai muzik sudah tentulah membolehkan kita melaksanakan muzik, bergerak, menyanyi bersama-sama secara kolektif. Pengalaman secara kolektif ini akan memupuk respons secara bersama di dalam kumpulan melalui apa yang kita kenali sebagai keselarasan, iaitu sinkronisasi. Ianya telah mendapat perhatian yang banyak pada masa kini melalui kajian yang dilakukan. Jadi, marilah kita pergi ke slide seterusnya dan kita akan memperkatakan dengan lebih lanjut tentang perkembangan sosial dan emosi secara lebih spesifik. Seperti yang diperkatakan, ianya berkembang mengikut masa. Bayi kecil dapat mengalami dan mengekspresi emosi mereka. Kita juga mempelajarinya dengan cara yang berbeza-beza dalam sepanjang kehidupan kita. Perkembangan sosio-emosi ini juga merangkumi bagaimana kita mengurus emosi kita dan apakah kemampuan kita untuk memantapkan hubungan secara positif dan bernilai. Jadi, kita boleh katakan bahawa ianya mengandungi kedua-dua proses hubungan secara intrapersonal dan interpersonal. Seperti juga domain pembelajaran yang lain, emosi dan kognitif adalah bergerak secara seiring. Kedua-duanya bergabung untuk membentuk diri seseorang. Apa yang terjadi juga merupakan situasi dan ia mungkin juga dipengaruhi oleh tingkah laku. Adalah penting untuk mengetahui bahawa kanak-kanak daripada budaya yang berbeza mungkin mengekspresi emosi dengan cara berbeza dan mereka dapat memahaminya. Kesemua sosio budaya dan perkembangan sosial ini perlulah dihormati. Oleh kerana kanak-kanak ada sedikit pemahaman tentang budaya mereka dan hasrat mereka adalah untuk mengikuti jenis rutin yang dapat menolong dan membantu mereka dalam perkembangan sosial dan emosi. Seterusnya, hubungan yang berkualiti adalah penting dan kanak-kanak bukan sahaja perlu mempunyai hubungan yang berkualiti dan mendapat kasih sayang dengan ahli keluarga mereka di rumah, tetapi mereka juga perlu mempunyai hubungan berkualiti tinggi dengan kita sebagai guru-guru muzik dengan sebab-sebab yang diperkatakan tadi. Adalah penting terutamanya untuk perkembangan sosial dan emosi kerana isyarat atau dalam bahasa Inggeris cue pembelajaran mereka bukan sahaja untuk keluarga terdekat mereka di rumah, tetapi isyarat
pembelajaran untuk bertingkah laku adalah juga daripada kita. Jadi, marilah kita pergi ke lagu seterusnya. Hujan dah turun, yang mana anda mungkin tahu tentang lagu ini dan mungkin anda mahu menggunakan peralatan muzik tertentu dan gerakan tubuh badan berserta alat muzik ini, contohnya marakas. Baik, marilah kita lihat slide ini. Jadi, kita dapat lihat apa yang berlaku di dalam tubuh badan kita apabila melibatkan diri dengan muzik dan tingkah laku sosial dan emosi. Pertama sekali, kita mempunyai denyut di dalam tubuh badan kita, seperti denyutan jantung. Apabila kita menyanyi, kita akan bergerak bersama orang lain dan denyutan jantung kita mula membuat keselarasan supaya dapat berdenyut di dalam julat atau dalam bahasa Inggeris range yang lebih kecil, walaupun kita mula dengan lebih cepat atau lebih lambat. Kita juga memberi respons apabila ada muzik. Mungkin ada di antara kita yang akan meremang bulu roma apabila kita mendengar jenis-jenis muzik tertentu atau jenis-jenis perubahan isyarat yang tertentu. Kita mempunyai jenis-jenis tingkah laku seperti menangis atau ketawa. Tetapi kita juga ada neurokimia yang mempengaruhi otak kita, iaitu neurokimia yang mempengaruhi isyarat pada urat saraf dan menolong untuk memberi isyarat tertentu. Ianya membantu seseorang untuk memberi isyarat, sama ada suka atau di sebaliknya. Dan ini juga menolong seseorang untuk bertenang atau mengurangkan dorongan yang negatif yang dipindahkan daripada orang lain. Jadi, kita dapat lihat dengan pelaksanaan muzik, kita akan membuat penyesuaian untuk selaraskan dengan lebih lagi daripada memindahkan jenis tingkah laku yang lebih negatif ini.
Selain itu, apa yang menarik untuk diketahui tentang neurokimia adalah yang membabitkan tingkah laku kanak-kanak tertentu, seperti sikap agresif yang dikaitkan dengan reaksi seseorang yang responsif. Jadi, kita sendiri mungkin boleh ingatkan kepada diri sendiri. Kadangkala, jika saya suka menyanyi, di mana ini akan dapat menolong saya untuk meredakan situasi tertentu pada keadaan yang lebih baik, terutamanya apabila menghadapi stres. Akhir sekali, anda mungkin tahu tentang ini. Untuk merasakan perpindahan neuro atau bahasa Inggeris neurotransmitter yang baik yang dilepaskan ke dalam otak dan menghantar isyarat kegembiraan ke seluruh tubuh badan kita semasa kita menyanyi, bergerak dan atau menilai pelajaran. Jadi, kita dapat lihat bahawa otak kita sememangnya dipengaruhi, dan juga aspek ini adalah bahawa ianya berkaitan dengan cerebellum yang terletak di bahagian tengah otak kita. Ini adalah kerana apa yang berlaku apabila kita menyanyi dan melakukan pergerakan bersama-sama, kita mengalami suatu keselarasan, iaitu sinkronisasi melalui pelaksanaan muzik secara bersama, yang juga mempengaruhi bahagian ini di dalam otak kita. Baik, mari kita tukar ke slide yang seterusnya. Sebenarnya, kita tidak perlu menyatakan tentang ini. Tetapi, saya masih perlu untuk tunjukkannya bahawa kemahiran sosial dan emosi adalah penting untuk kejayaan dalam persekitaran persekolahan dan kejayaan dalam kehidupan. Melalui sumber dari Yale Center for Emotional Intelligence mendapati bahawa emosi yang ada pada seseorang akan mempengaruhi perhatian seseorang, dan ini akan mempengaruhi daya ingatan mereka. Sudah tentu, ia akan mempengaruhi pembelajaran seseorang. Ini juga semestinya mempengaruhi dan memberi kesan pada kualiti perhubungan, kesihatan fizikal dan emosi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Ini adalah kerana ianya banyak mempengaruhi cara kita membuat keputusan dan penilaian. Jadi, kita dapat lihat bagaimana ianya dapat dikaitkan dengan kejayaan dalam persekitaran persekolahan dan kejayaan dalam kehidupan. Majlis Sains Kebangsaan untuk Pembangunan Kanak-kanak atau bahasa Inggeris National Scientific Council on Developing Child mencadangkan bahawa ada beberapa ciri utama kepada pembangunan emosi. Pertama, kita perlu fahami perasaan kita sendiri. Kita juga perlu mampu membaca dan memahami dengan tepat tentang keadaan emosi orang lain. Kemudian, kita perlu belajar untuk menguruskannya
memberi reaksi atau respons dengan lebih sesuai secara sosial. Kita juga perlu belajar bagaimana untuk mengawal emosi kita. Jadi, kita dapat lihat bahawa sesungguhnya kemahiran sosial dan emosi ini adalah penting. Sekarang, marilah kita pergi ke lagu kita yang seterusnya. Incy Wincy Spider. Saya percaya lagu ini agak ramai yang tahu untuk menyanyikannya. Dan kemungkinan besar anak-anak kecil juga sukakan lagu ini. Apabila kita hendak menyanyi lagu Incy Wincy Spider atau laba-laba yang berbulu besar ini, kita juga boleh nyatakan sedikit atau memasukkan penerangan tentang emosi. Jadi, laba-laba ini mengambil jenis nada yang agak berbeza. Kita nyanyikan. Itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. The itsy bitsy spider climbed up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider climbed up the spout again. And the Incy Wincy Spider climbed up the water spout. Atau and the sharing caring spider climbed up the water spout. Jadi, apakah yang mungkin diperkatakan oleh sharing caring spider ini? Dan kita boleh memperoleh respons daripada anak-anak kita apabila tanya kepada mereka. Jadi, marilah kita pergi ke slide seterusnya dan lihat kenapa menamakan emosi itu adalah penting. Ingat bahawa apa yang telah dikatakan, iaitu emosi dan respons berlaku dan muncul berkali-kali dalam seumur hidup kita. Bermula daripada bayi yang boleh mengekspresi dan mempersepsi emosi, walaupun sebelum mereka benar-benar memahaminya. Walaupun kanak-kanak masih kecil dan mereka belum boleh bercakap, mereka masih boleh mengekspresi emosi mereka melalui ekspresi muka atau dengan jenis nada suara yang berbeza, malahan dalam bahasa badan mereka.
Jadi, adalah penting untuk mengetahui bahawa kita mempunyai emosi tersebut dan kita boleh menamakannya dan atau mempelajari tentang apa yang mungkin dimaksudkannya. Juga, ekspresi emosi adalah begitu penting kerana kanak-kanak perlu belajar bagaimana untuk mengekspresi emosi dalam tingkah laku yang sesuai secara sosial. Sudah tentu ini adalah ditekankan dalam sesuatu budaya tertentu. Mereka perlu belajar peraturan emosi dan juga kawalan diri. Dan muzik sebenarnya membantu dalam perkara ini. Mengeluarkan suara semasa menyanyi atau sama ada terdapat hentian. Contohnya, badam, papa badam, pam pam badam. Dan setiap orang perlu berhenti. Kita menolong mereka untuk menahan sesuatu pergerakan dari maju ke hadapan dan membantu mereka belajar bagaimana untuk mengawal diri mereka. Kemudian, kita juga perlu ada perkembangan empati, iaitu bersedia untuk mempersepsi dan memahami emosi orang lain. Dalam kebanyakan lagu yang kita ada, begitu juga proses yang kita gunakan di dalam kelas akan membantu dalam perkembangan empati ini. Jadi, anda mungkin berkata, dengan hanya melaksanakan muzik di dalam kumpulan atau sebaliknya di dalam kelas ataupun dalam Zoom, kanak-kanak ini perlu memerhatikan orang di sekeliling mereka secara sendiri untuk masa, untuk kekuatan bunyi dan ekspresi. Ini adalah isyarat yang sama yang diperlukan untuk mengekspresi kembali dan bergerak bersama dengan orang lain. Jadi, mari kita pergi ke slide seterusnya. Sekarang, saya akan berikan sedikit lagi maklumat tentang kemahiran social kolektif atau bahasa Inggeris Collective Social Skills. Jadi, kemahiran prososial sememangnya mendapat agak banyak perhatian dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Saya akan kongsikan beberapa kajian dengan anda semua dalam slide seterusnya. Tetapi pertama sekali, berikan saya untuk membantu kita semua memahami perkataan, iaitu kemahiran prososial secara mudahnya adalah bertingkah laku secara sukarela yang berniat untuk menolong orang lain. Jenis-jenis tingkah laku prososial ini adalah seperti memberi pertolongan atau berkongsi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, dan juga berempati dengan perasaan orang lain. Muzik sememangnya menyokong dan membantu tentang perkara ini. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan kerana kanak-kanak sememangnya sedia maklum
mempunyai tingkah laku prososial. Mereka hanya perlu mempraktikkannya atau mengamalkannya. Jadi, marilah kita pergi ke slide seterusnya. Marilah kita dengarkan tentang beberapa kajian yang dilakukan dalam kalangan kanak-kanak yang berumur 3 hingga lebih kurang 5 tahun yang perlu kita ketahui. Pengiktirafan juga diberikan untuk satu kajian yang lebih terkini yang diterbitkan dalam Jurnal Penyelidikan Pendidikan Muzik oleh Beatrice Ilari, Hefter dan Han yang melihat tentang kemahiran prososial, iaitu tingkah laku prososial dalam muzik. Manakala, kajian yang seterusnya pula dijalankan oleh Kirchner dan Tomasello pada tahun 2009 adalah untuk kanak-kanak yang berumur antara 3 hingga 5 tahun yang ditempatkan di dalam satu dari 3 keadaan untuk bermain drum. Salah satu keadaan adalah situasi di dalamnya ada teman hidup yang bermain dengannya. Yang satu lagi pula hanya bersama dengan mesin atau peralatan drum. Manakala yang akhir sekali mempunyai gambar atau video seseorang bermain drum. Kanak-kanak ini ada rintangannya yang tertentu dan mempunyai drum mereka sendiri. Dan setiap orang ada peluang untuk memainkannya. Jadi, apa yang mereka dapati adalah cuma dalam konteks yang ada rakan, iaitu mempunyai teman hidup manusia, kanak-kanak berkenaan menyesuaikan tempo, iaitu tahap kelajuan rentak di luar dari julat tempo mereka sendiri. Dan ketepatannya adalah lebih tinggi. Jadi, ini membantu kita sebenarnya untuk melihat bagaimana pentingnya hubungan antara seseorang itu. Yang seterusnya, kajian oleh Williams et al. Iaitu kajian berskala besar dari Australia yang kedua-duanya adalah bersama dengan 3,000 orang ibu bapa. Apa yang mereka lakukan adalah mengesan kanak-kanak berumur 3 tahun hingga mereka berumur 5 tahun. Mereka menguji kemahiran prososial, iaitu kawalan kendiri di antara ibu bapa yang melaksanakan aktiviti muzik dengan anak mereka dan yang tidak melaksanakan aktiviti muzik. Jadi, apa yang dijangkakan? Ibu bapa yang melaksanakan aktiviti muzik di rumah mereka mempunyai anak-anak yang menunjukkan lebih kemahiran kawalan kendiri.
Akhir sekali, kajian lain pula yang dilakukan oleh Winsler dan Corey adalah di mana anak-anak kecil berumur 3 hingga 5 tahun berada di dalam kelas pelaksanaan muzik berkumpulan. Mereka berada di dalam kumpulan selama 1 tahun dan dalam keadaan tertentu sehingga 2 tahun. Apa yang mereka lakukan adalah menguji kemahiran kawalan kendiri mereka untuk melihat sama ada mereka boleh atau tidak dalam membantu diri mereka untuk meredakan salah satu momen yang tertekan atau momen yang mengujakan. Sudah tentu, kanak-kanak yang berada dalam kelas muzik dapat melakukannya dengan lebih baik. Apa yang menarik adalah mereka menggunakan strategi bersenandung atau bahasa Inggeris humming dan menyanyi untuk membantu dalam kawalan kendiri. Jadi, lihatlah ini. Pelaksanaan muzik sememangnya boleh diamalkan di dalam kehidupan seharian kita. Jadi, marilah kita beralih ke slide seterusnya. Saya telah mencari untuk kita semua satu pesta permainan tarian lagu rakyat, Alabama Girl. Saya akan buat sedikit adaptasi yang mungkin lebih sesuai jika kita melakukan ini walaupun dalam Google Meet, kerana kadangkala ianya agak susah untuk mencari atau membuat pergerakan dengan skrin kita, tetapi saya ada sedikit idea dengan apa yang pernah dilakukan. Jadi, kita akan mulakan. Come true in a hurry. Jadi, lagu ini ada pesta permainan. Idea yang berbentuk pesta atau saling berbalas. Apa yang lebih susah untuk dilakukan sebegini di dalam suasana bilik darjah pada masa ini kecuali kita di dalam sesuatu pergerakan tertentu, iaitu sesuatu yang kita boleh membantu seseorang anak buat adalah apabila mereka mempunyai kanak-kanak lain di dalam keluarga atau apabila ibu bapa mereka dilibatkan sekali. Dan kita tahu bahawa pergerakan adalah penting untuk pengalaman keselarasan, iaitu
sinkronisasi. Jadi, kita mahu memastikan bahawa lagu yang kita masukkan itu merangkumi pengalaman pergerakan. Mungkin kita boleh buat cara yang mudah seperti yang saya lakukan. Dan kemudian adakan video, kerana sememangnya ada beberapa video yang menarik tentang persembahan sebenar untuk Alabama Girl oleh orang dewasa dan ditambah dengan kanak-kanak sekali. Jadi, marilah kita bergerak ke slide seterusnya dan dapatkan beberapa idea tentang bagaimana muzik benar-benar dapat melatih kemahiran ini, iaitu melalui pelaksanaan muzik secara penglibatan bersama jika kita membuat sesuatu seperti Alabama Girl. Muzik sememangnya adalah cara yang menarik untuk berlatih atau mempraktikkan kemahiran sosial ini dan adalah baik untuk berlatihnya di rumah atau apabila kembali ke sekolah, sudah tentu kita akan berlatihnya di dalam kelas. Jadi, marilah kita fikirkan sebentar tentang Alabama Girl. Jika kita mahu setiap orang untuk melakukan perkara yang sama pada masa yang sama, kita bersama-sama melibatkan diri dan bekerja sama. Kita boleh bertanya kepada murid-murid kita bagaimana mungkin ianya boleh dilakukan. Untuk tunjukkan tentang sesuatu perayaan tertentu dalam lagu yang dinyanyikan. Jadi, kanak-kanak ini akan memberikan kita idea yang berbeza jika kita melakukannya dalam cara sinkronisasi. Anak ini akan menunjukkan keyakinan diri dengan mendapat peluang untuk menjadi ketua atau pemimpin dalam situasi ini. Apabila setiap orang melaksanakan muzik bersama, sama ada secara dalam talian, dalam bilik darjah atau sudah tentu bersama keluarga, kita sebenarnya menggalakkan pemprosesan berkumpulan yang mana adalah penting kerana seseorang individu adalah penting di dalam diri mereka sendiri, tetapi mereka juga sangat penting kepada kumpulan secara keseluruhannya. Maka, kemahiran sosial sebegini adalah terbaik jika dilatih atau dipraktikkan apabila kita cenderung untuk menekankan tentang proses atau melakukan sesuatu yang menyeronokkan dan bergembira bersama keluarga. Buatkanlah supaya ianya dapat dicapai dan bukan menjadikannya sebagai satu pengalaman yang berasaskan produk. Marilah kita pergi ke slide seterusnya dan saya ada lagu yang lain. Mungkin anda tidak tahu yang ini,
tetapi ia boleh diusahakan dan sesuai digunakan untuk kanak-kanak berlatih kepimpinan dan bagi kanak-kanak yang lain untuk belajar bagaimana menunggu dan mengambil giliran mereka. Jadi, ini adalah sebuah lagu yang sangat baik. Mari mulakan. Kita sudah biasa untuk zoom. Zoom, zoom, riding in the car. Here we go, here we go, here we go, here we go. Zoom, zoom, riding in the car. We're going out today. Vroom, vroom, driving in the car. Here we go, here we go, here we go, here we go. Vroom, vroom, driving in the car. We're going out today. Zoom, zoom, riding in the car. Here we go, here we go, here we go, here we go. Zoom, zoom, riding in the car. We're going out today. Hari ini, jika kita dalam Zoom atau Google Meet, mungkin kita boleh katakan, bukakan suara atau unmute. Beritahu saya satu perkara yang anda mahu lakukan dalam kereta. Dan anak itu mungkin berkata, wave, waving in the car. Here we go, here we go, here we go, here we go. Wave, waving in the car. We are going out today. Mereka boleh menyanyikannya sendiri jika kita ada peluang untuk akseskan ini. Sama ada mereka tahu atau tidak lagu ini, atau mungkin juga kapasiti nyanyian mereka berbeza. Dan atau mungkin kita berkata, marilah kita semua menyanyi bersama-sama. Sudah tentu, mereka akan tutupkan suara atau bahasa Inggeris mute diri mereka sendiri bila mereka melakukannya. Ini kerana nyanyian akan menjadi tidak begitu lancar apabila internet setiap orang tidak berfungsi pada kepantasan yang sama dan mereka semua akan bekerja sama. Sudah tentulah, lakukannya beberapa kali lagi. Atau mungkin minta mereka membincangkannya semula dengan ibu bapa mereka selepas itu. Masukkan sesuatu yang mereka suka lakukan di dalam kereta. Jadi, mereka boleh menyanyikannya di rumah bersama-sama. Marilah kita semua rumuskan ini kesemuanya. Dan dalam slide yang seterusnya, kita akan nampak bahawa kompetensi sosial adalah bersamaan dengan penerimaan rakan sebaya. Saya fikir kita semua akan tahu apabila ada seseorang murid di dalam kelas kita itu memiliki ataupun tidak memiliki kompetensi sosial. Kita semua tahu bahawa perkaitan positif di antara kompetensi sosial sememangnya mempengaruhi tingkah laku positif. Ia juga mempengaruhi kerjasama, berkumpulan secara keseluruhannya. Dan ia juga
membolehkan kita untuk bersifat berempati. Jadi, saya fikir apa yang dapat dilihat adalah kompetensi sosial ini adalah suatu domain yang lebih luas dari hanya kemahiran sosial. Dan ia merupakan prasyarat untuk kesediaan sosial emosi, di mana sekolah sebenarnya boleh mengusahakan tingkah laku yang sesuai secara sosial. Kita perlu supaya boleh berkomunikasi mengenainya dengan menggunakan perkataan dan juga dengan tindakan. Ini bermakna bahawa ia perlukan sedikit pengetahuan untuk berkomunikasi secara interpersonal. Semua ini kemudiannya membawa pada hubungan interpersonal yang berkualiti, sama ada dengan anda, di antara ahli keluarga, di antara pelajar-pelajar di dalam kelas, dan keseluruhannya apa yang kita ketahui. Anak itu adalah seorang yang telah membuat penyesuaian sosial, atau bahasa Inggeris socially adjusted. Dan apabila kita melakukan pelaksanaan konsep muzik atau aktiviti, kita membantu mereka untuk membawanya pulang ke rumah. Kita sebenarnya menolong mereka melatih atau mempraktikkan kesemua kemahiran yang mereka perlukan untuk memperoleh kompetensi sosial. Jadi, marilah kita tengok bagaimana ianya menolong untuk menyokong kemahiran sosial dan emosi melalui pelaksanaan muzik di rumah. Itu adalah dalam slide seterusnya. Jadi, ini adalah tidak kira sama ada tentang isu COVID-19 dengan pembelajaran dalam talian atau dengan pembelajaran biasa di dalam kelas. Kita perlu berkomunikasi dengan keluarga. Ianya adalah bermakna kepada saya kerana saya telah mengajar secara dalam talian. Maklum balas yang diberikan adalah bahawa ini sebenarnya menolong kita kerana tidak perlu menyanyi di dalam sebuah kumpulan di depan semua orang dalam kelas. Ini menjadikan seseorang lebih yakin dengan diri sendiri dalam kemahiran untuk melaksanakan muzik. Jadi, mungkin ini adalah salah satu keadaan jika mereka dilibatkan atau bersama dengan kita, iaitu sesuatu yang kita boleh lakukan supaya membantu mereka melihat semula pelaksanaan muzik dan mungkin menemui semula keseronokan di dalamnya. Apabila kita berbuat demikian, kita menyediakan keluarga atau ibu bapa dengan alat
untuk perancangan interaksi berfokus. Kadangkala, hari adalah panjang, sebagaimana yang kita semua tahu. Apabila kita bersama dengan anak-anak, kita tidak boleh semestinya untuk pergi luar. Contohnya, hari hujan. Maka, masa di dalam kelas adalah lebih panjang. Ini juga adalah satu caranya untuk membantu kita menala atau bahasa Inggeris tune in pada keperluan anak dan juga isyarat mereka. Jika mereka tahu tentang jenis-jenis lagu yang mereka pernah nyanyikan, mereka juga boleh tanyakan, apakah lagu yang mahu dinyanyikan, atau mungkin anak ini akan mengekspresikannya melalui pergerakan apabila menyanyi sesebuah lagu sebagai satu isyarat untuk menunjukkan saya ingin menyanyi lagu itu. Juga biar muzik ini boleh dibawa pulang ke rumah. Maka dengan ini kita menyokong asuhan atau bahasa Inggeris caregiving yang sensitif dan responsif. Ini sangat penting. Dan ia menyediakan peluang untuk mengeratkan ikatan kekeluargaan antara individu dan juga antara keseluruhan keluarga. Dan seperti mana juga diperkatakan tentang orang dewasa, ditambah satu perkara lain lagi yang mempengaruhi adalah tentang hentian seketika moment atau bahasa Inggeris cause of moment, iaitu moment stres. Apabila kita menyanyi, takatnya akan cenderung untuk menurun dari meningkat tinggi. Dengan perkataan lain, ia juga menolong mengurangkan stres untuk orang dewasa. Ramai di antara kita yang mungkin tidak ingat lagu-lagu ketika kita di zaman sekolah rendah. Jadi, marilah kita pergi ke slide seterusnya dulu. Saya baru ingat ada sebuah lagu yang menarik ini. Saya memang suka lagu Kereta Api. Masih teringat lagi masa zaman kanak-kanak dulu. Emak saudara saya tinggal di Singapura. Kami sekeluarga menaiki kereta api untuk melawat beliau di Singapura. Pada waktu itu, kereta api akan berhenti di setiap stesen untuk menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan ke Singapura. Jadi, kami turut membeli makanan dengan penjaja yang menjual kuih di perhentian stesen kereta api. Kami memakan kuih yang dibeli sambil menyambung perjalanan dan kami juga menyanyi bersama-sama. Cu, cu, cu. Fikirkan mengenainya sebagai satu komuniti. Train is a-comin', oh yeah. Train is a
your ticket. You better get your ticket. You better get your ticket. Oh yeah. Satu perkara yang kita boleh lakukan jika masih berada dalam talian adalah kita membantu dan mengambil tindakan untuk membina komuniti dengan pelbagai cara yang berbeza. Kita perlu memberikan fokus pada komuniti secara individu, iaitu bahawa kanak-kanak mengetahui mereka adalah penting secara individu dan semasa bersama dengan kumpulan. Jadi, kita boleh berbuat sesuatu. Mungkin dengan menyiarkan beberapa undian atau bahasa Inggeris pool setelah menyanyi dalam tahun baharu lagu-lagu di dalam rakaman selama beberapa minggu. Selepas itu, kita boleh meminta murid-murid untuk berkongsi apakah lagu kegemaran yang berada dalam undian tersebut. Dan kemudian, setiap daripada mereka akan mengetahui lagu-lagu kesukaan mereka pada minggu-minggu tertentu. Kita juga boleh memberi tugasan dalam bentuk projek. Jadi, saya fikir ia adalah penting untuk kita menyemak projek-projek berkenaan. Bantu mereka. Mulakannya dengan berkongsi projek-projek mereka dengan keseluruhan kelas, supaya mereka dapat merasakan bahawa diri mereka penting. Kemudian, boleh fikirkan untuk menampilkan beberapa kanak-kanak dalam setiap kelas. Tetapi, pastikan bahawa kita mengikuti mereka yang kita tampilkan, kerana mereka akan mengingati kita untuk ini. Dan beri peluang supaya setiap orang mendapat gilirannya. Komuniti seterusnya yang perlu dibina adalah keluarga. Jadi, marilah kita pergi ke slide seterusnya. Sekurang-kurangnya, kita boleh menggalakkan mereka untuk berkongsi dengan kita apakah lagu-lagu kegemaran di dalam keluarga yang telah kita berikan untuk mereka bawa pulang. Maka, dengan cara ini, kemudiannya kita boleh membantu dalam pembinaan komuniti ini. Mereka dapat rasakan ini. Mereka mungkin berkata bahawa jika kita dapat membuat penyesuaian dalam sesebuah lagu itu dengan cara tertentu dan menjadikannya sebagai bahagian dalam keluarga, supaya mereka dapat rasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada kumpulan kita. Perkara lain yang kita boleh lakukan
untuk menggalakkan atau membina komuniti dalam keluarga adalah dengan menggalakkan kerjasama untuk melakukan projek. Contohnya, membuat drum atau mencari bahan yang dapat mengeluarkan bunyi bergema. Kemudian, setiap pelajaran yang tidak melibatkan kita secara langsung, kita mungkin boleh adakan risalah-risalah tertentu untuk diambil bagi membolehkan mereka melakukan aktiviti susulan dengan cara yang terancang. Atau sesuatu yang seseorang anak itu dapat belajar di dalam kelas. Dan yang akhir adalah kumpulan. Ini adalah sangat penting, iaitu kita perlu memikirkan cara untuk memupuk perasaan kebersamaan atau bahasa Inggeris togetherness. Walaupun kita tahu kemungkinannya adalah tidak. Salah satu perkara yang saya dapati semasa mengajar di mana saya ajar dalam institusi yang lebih besar adalah kita boleh melakukan majlis bersemuka secara langsung. Kita mungkin tidak perlu mengadakan keseluruhan sekolah untuk menyertai kita. Tetapi, apa yang kita boleh lakukan ialah segelintir rakan sekerja untuk menyertai kita. Atau mungkin, kita hanya adakan mereka yang hari jadinya pada bulan Oktober. Contohnya, kita mungkin juga adakan peluang untuk membuat beberapa aktiviti luaran secara penjarakan sosial. Kita dapat melakukannya dengan mencari sesuatu tempat yang luas yang membolehkan kita nyanyikan lagu. Kita boleh melakukannya dengan lebih singkat adalah lebih baik. Kita boleh mengadakan pesta tarian dan ini adalah sesuatu yang benar-benar menyeronokkan. Atau jika kita membuat pergerakan, contohnya larian secara bersama-sama, dan jika kita menggunakan beberapa waktu pelaksanaan muzik bersama keluarga untuk melakukan pemindahan atau bahasa Inggeris transfer, kenapa tidak tunjukkannya? Sebenarnya, kita boleh lakukannya dengan memakai pelitup muka melalui platform yang sangat berbeza yang ada untuk pembelajaran sinkronisasi pada ketika ini. Jadi, marilah kita pergi ke slide seterusnya. Ada satu perkara tentang apakah yang boleh kita masukkan ke dalam kotak peralatan atau bahasa Inggeris toolbox kita yang mungkin belum ada lagi. Ingat bahawa pembelajaran kanak-kanak dapat dimaksimalkan secara aktif melalui permainan, eksperimen dan berinteraksi di antara satu sama lain.
Jadi, ini semua seharusnya merupakan sebahagian dari kelas muzik kita, walaupun mungkin cuma secara dalam talian. Mengetengahkan proses berbanding produk, terutamanya apabila kita mula melibatkan orang dewasa bersama-sama. Mungkin supaya mereka juga dilihat sebagai pelaksana muzik. Saya fikir itu sememangnya yang terpenting, iaitu komunikasi yang menyeluruh. Ambillah peluang ini. Pilihlah sebuah lagu. Biarkan mereka tahu bahawa lagu yang dipilih ini menyokong perkembangan sosial dan emosi. Biarkan mereka tahu ianya juga adalah bahagian yang penting dalam kurikulum kita. Untuk diperluaskan ke domain yang selanjutnya. Jadi, marilah kita pergi ke slide yang terakhir untuk membuat ulasan. Saya mungkin memikirkan perkara yang penting yang boleh dijadikan peluang. Saya mendapati semasa saya adalah seorang guru yang belum berpengalaman, apa yang saya lakukan pada setiap minggu adalah membuat susulan tentang sesuatu perkara yang penting ini. Saya telah dapat menyokong dan meningkatkan matlamat dan objektif kurikulum saya. Ibu bapa akan tahu apa yang sedang berlaku ataupun setakat menyanyi dan menari sahaja. Kita juga boleh berbuat sebegitu, iaitu berkomunikasi dengan ibu bapa dan pengasuh untuk memahami bagaimana kurikulum kita dapat menyokong elemen utama dalam perkembangan muzik. Mereka tahu bahawa muzik adalah satu cara untuk mengetahui sesuatu, atau bahasa Inggeris knowing. Mereka mahu anak mereka belajar muzik dan pembelajaran. Namun begitu, ramai di antara mereka yang tidak merasakan bahawa mereka adalah pelaksana muzik yang sangat baik. Oleh yang demikian, adalah penting untuk memberitahu mereka tentang bagaimana mereka dapat membantu. Kita menolong ibu bapa dan pengasuh untuk memahami bagaimana muzik dapat membantu anak-anak dalam pembelajaran sosial dan emosi. Dan setelah melalui semua ini, seperti yang diperkatakan, adalah berguna untuk berkomunikasi dengan ibu bapa dan pengasuh, supaya mereka dapat menemui semula, atau bahasa Inggeris rediscover, keseronokan untuk melaksanakan muzik. Berikan mereka untuk bawa pulang lagu-lagu yang mungkin mereka
pernah ada pengalaman semasa zaman kanak-kanak mereka. Atau lagu yang mereka mahu anak mereka belajar atau alami semasa zaman kanak-kanak di rumah. Nampaknya kita sudah berada di penghujung kursus. Jika ada pertanyaan, boleh tujukan soalan secara dalam talian kepada saya melalui email yang tertera di muka depan slide tadi. Sebelum mengundurkan diri, jika sekiranya terdapat terkasar bahasa di sepanjang sesi perkongsian ilmu pada kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih di atas masa dan perhatian semua.